Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamul atammanil akmalan ala habibina al-mustafa wa nabiyyina al-mujtaba, nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pencinta ilmu, pencinta Al-Quran dan Sunnah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi yang ceria ini, 6 Safar 45, 23/8/23, kita teruskan pengajian kita dalam tafsirul Quran dan tadabbur beberapa ayatnya. Ayat surah yang kita akan belajar pada hari ini, Suratul Ikhlas. Surah Ikhlas, surah yang ke-112, juzuk yang ke-30. Bagi anak pelajar yang ada pimpinan Ar-Rahman, muka surah 1450. Surah Al-Ikhlas. Mari kita baca ayat, kemudian kita pergi kepada huraiannya insya-Allah. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد walam yakul lahu kufuwan ahad. Balik mula kepada muqaddimah surah Al-Ikhlas. Balik ke muqaddimah surah Al-Ikhlas. Mengikut dalam kitab kita ni, pimpinan surah ini diturunkan di Makkah. Surah ini dia panggil Makkiyatun. Makkiyatun. Mengikut jumhur, majoriti ulama kata surah Makkiyatun. Waqila, ada juga lah pandangan kata Madaniyah. Madaniyah. Kita ambil yang majoriti lah, kata Makkiyatun. Mengandungi 4 ayat. Mengandungi 4 ayat. Dinamakan, tulis nama dia Asma'us Surah. Sumiyat hadhihi surah bi suratil Ikhlas. Nombor 1, nama dia surah Al-Ikhlas. Kenapa? Dengan makna ikhlas, tauhid yang sebersih-bersihnya, semurni-murninya. Kerana dalam keseluruhan surah ini Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya menegaskan kepada umum bahawa Allah Taala Ahad, Maha Esa, dan tidak ada bandingannya. Tidak ada yang setara dengannya. Ya, sebandingannya tidak ada. Itu nombor 1. Jadi dinamakan surah Al-Ikhlas li'annaha khalisut tauhid, tauhid yang murni, tauhid yang suci. Jadi masyhur nama surah ini dengan Ikhlas sebab dia ringkas, dia panggil ringkas. Yang kedua, nama dia surah Qul huwallahu ahad. Nama dia Qul huwallahu ahad. Itu 2 nama. Banyak lagi nama dia ni. Mengikut ulama kata wa qad zakaru laha, ulama ahli-ahli Al-Quran telah menyebut kepada Al-Ikhlas ini
akthar min 20 isman, lebih daripada 20 nama. Sebab kehebatan dia besar, kedudukan dia sampai ada 20 nama. 20 nama. Surah Ikhlas. Nama lagi surah Al-Asas. Nama dia Al-Muqashqishah. Tak ada dengar ni, Muqashqishah. Tulis mim qaf shin ta, Al-Muqashqishah dengan mana Al-Mubarri'ah. Maknanya yang menyembuhkan daripada penyakit syirik, itu mana. Surah Tauhid lagi, surah Tajrid. Jadi ada 20 nama. Kita ambil beberapa nama yang masyhur tadi, cukuplah. Yang penting nama yang masyhur dia surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas. Dan disebut surah ini dengan kembar tiga, dia panggil Al-Mu'awwidhat, surah pelindung. Surah pelindung. Kalau kira pelindung itu qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Tapi kenapa surah ini juga dipanggil surah pelindung? Sebab dia lindungi kita daripada syirik, lebih besar daripada segala penyakit lain. Penyakit yang paling berat dalam dunia ni penyakit syirik pada Allah Azza wa Jalla. Penyakit syirik pada Allah Azza wa Jalla. Baik, kita tengok intisari kandungan. Panjang ni, mukadimah dia panjang kalau kita ikut hak kita ni, tapi ana akan ringkas. Intisari kandungannya memberi kesedaran kepada hati kecil manusia akan i'tiqad tauhid yang sebersih-bersihnya, untuk dijadikan asas bagi ibadatnya dan anutan bawaannya dalam alam kehidupan. Kita nak hidup ni atas asas mana? Atas tauhid. Dengan yang demikian, ia tidak akan memperhambakan diri melainkan kepada Allah semata-mata, dan tidak bertumpu pada masa senang dan susah melainkan kepada Allah sahaja, serta tidak menjadikan kata pemutus dalam segala urusan hidupnya melainkan hukum Allah, yang ialah menjadi punca bagi segala keadaan, kekuasaan dan ketetapan. Kalau kita nak selamat, ikut hak Tuhan. Tak saya selamat, ikut orang. Itu dia punya kaedah. Tulis, kaedah dia nak selamat, ikut apa yang Allah Ta'ala perintahkan. Tak mau selamat, ikut apa kehendak nafsu manusia yang bercelaru entah ke mana. Maqasidus surah, objektif surah ni apa? Bayanu ma yajibu lillahi ta'ala min sifatil kamal. Allah Ta'ala nak nyatakan sifat kemuliaan bagi Allah, dia panggil sifat yang wajib bagi Allah, iaitulah sifatul kamal, sifat yang sempurna. Wa bayanu ma yajibu tanzihu anhu, dan menyatakan perkara yang wajib kita bersihkan Allah Ta'ala daripada segala sifat kekurangan, kelemahan dan kesamaan. Dia panggil an-naqais wal amsal. Kita bersihkan Allah Ta'ala daripada sifat kekurangan, kelemahan dan kesamaan. Sama dengan makhluk? Tidak ada. Tajuk poin utama dalam surah yang pendek ini ada 4. Yang pertama, isbatu wahdaniyatillahi ta'ala, nak menyatakan, mengisbatkan keesaan Allah Ta'ala. 2, anna lillahi ta'ala sifat al-kamal, Allah Ta'ala mempunyai sifat yang sempurna, la yaqsudu fil hawaij ghairuh, orang yang berhajat tak akan cari kecuali minta dengan Allah. Kalau dia minta dengan makhluk, minta dengan tunggu kayu, minta dengan kubur, itu orang celaru nama dia tu, orang yang tak betul berjalan. Yang ketiga, ibtalu an yakuna Allah walidan, nak membatalkan pahaman manusia yang mengatakan Allah Ta'ala itu ayah, au an yakuna mauludan, ataupun Allah Ta'ala dilahirkan oleh yang melahirkan. Ini semua kita mesti hapuskan kepahaman karut ini. Rabi'an, tanzihullah anin naziri wal mathil, kita mesti sucikan Allah Ta'ala dari sebarang kesamaan ataupun perumpamaan. Tidak ada. Tidak ada sebarang, orang panggil kufwa. Kufwa itu yang setara dengannya. Tak ada. Tak ada hak setara, tak ada hak serupa.
Munasabatul surah. Menarik surah ni. Kita tengok ilmu munasabah ni berasa sedap. Oh, Kelantan kata jelira kan. Munasabah di antara surah Ikhlas dengan surah sebelum dia, surah Al-Masad, sangat jelas. Surah Al-Kafirin, surah Al-Masad ni surah puak kafir, qul ya ayyuhal kafirun, surah Al-Kafirin, litabarru min jami'an al-kufri wasyirki. Allah Subhanahu wa taala surah Al-Kafirin sebelum pada ni kita surah Al-Kafirin, qul ya ayyuhal kafirun, itu surah Allah Taala suruh kita berlepas diri, bebaskan diri daripada belenggu segala macam jenis kafir dan jenis syirik. Surah qul ya ayyuhal kafirun tu nak bebaskan diri daripada segala bentuk syirik. Wa hadhihi surah, adapun surah ini, surah Ikhlas yang kedua ini, li isbatit tauhid, nak mengisbatkan tauhid kepada Allah Azza wa Jalla, yang Allah Ta'ala ni punya keistimewaan dia, sebab segala sifat kesempurnaan bagi Allah yang tetap, yang kekal, yang suci daripada sebarang syirik dan sebarang perumpamaan. Kerana itu Nabi SAW telah mengkembarkan surah Al-Kafirun dengan surah Al-Ikhlas dalam banyak solat sunat dia, seperti solat sunat fajar, solat sunat tawaf, solat sunat duha, solat sunat maghrib, solat musafir. Riwayat mengatakan bahawa baginda Nabi SAW baca surah Al-Kafirun dan Ikhlas. Jadi dua surah ni kena kembar. Itu rahsia, itu hikmat kenapa banyak dalam solat sunat kita dua surah ni dibaca. Solat sunat ni, solat sunat witir pun dibaca qul ya ayyuhal kafirun, qul huwallahu ahad. Jadi alhamdulillah jelaslah kepada kita para pelajar sekalian tentang kelebihan surah munasabah di antara surah ni dengan surah qul ya ayyuhal kafirun dan surah yang selepas daripadanya juga. Semua yang Allah Ta'ala suruh bebaskan kita daripada perbuatan-perbuatan yang buruk, perbuatan syirik terhadap Allah Azza wa Jalla. Adapun fadailus surah, tanda ni, fadailus surah, kelebihan surah ini ada 15. Sudah. Dalam kitab Al-Muharrar ni dia bawa 15, ada 13. 13. Ada 13 fadilah kelebihan surah ini. Ana akan baca satu dua kita baca, kemudian kita ambil tajuk saja. Untuk detail insya-Allah ana akan baca penuh dalam siri-siri kuliah kita akan datang, supaya tidak panjang. Yang pertama, tulis kelebihan surah Al-Ikhlas. Yang pertama, annaha ta'dilu sulusal Quran. Pahala dia menyamai 1/3 Quran. 1/3 Quran. Bukan makna kalau kita baca ni tak payah baca Quran lah. Contohnya kita baca 3 kali Fatihah. Qul huwallahu ahad. Lepas tu tak payah baca Fatihah. Tak boleh. Dalam solat kena baca Fatihah. Itu menunjukkan pahala dia. Hadis dia anak akan baca dalam siri khas. Yang fadilat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita baca al-muawwizat 3 qul ini fi duburi kulli salah, setiap kali lepas maya. Lepas maya jangan lupa qul wallah, qul a'udzu birabbil falaq, qul rabbin nas. Tu pak imam kita duk baca al-Fatihah tu, kita baca dah ke Fatihah dalam solat tadi. Jadi sini tepat dia hak lain pula. Kita ikut format yang sahih. Jangan ikut format yang menjadi kebiasaan orang. Kita ikut yang ada dalam sunnah cara bacaan. Yang ketiga, ma unzila mislul muawwizat, tidak diturunkan seperti kelebihan 3 surah ini fit Taurati wala fil Injil wala fil Quran. Kelebihan dia tak ada dalam Taurat, tak ada Injil. Dalam Quran sendiri pun 3 surah ini mengatasi beberapa surah yang lain. Yang keempat, man qara'al muawwizat, siapa dibaca 3 qul pada waktu pagi, pada waktu petang, 3 kali, takfihi min kulli syai',
Allah Ta'ala selamatkan dia daripada banyak perkara yang menakutkan. Yang kelima, kana Nabi sallallahu iza ishtaka raqa nafsahu bil muawwizat. Nabi kita bila dia sakit, dia sendiri jampi diri dia, ruqyah diri dia dengan 3 kul ini. Nabi baca 3, disapu. Kita pun kalau sakit kat kita baca, ambil air baca, tiup, minum. Tak payah duduk suruh cari ustaz-ustaz atau ayah. Nah, baca sendiri, tiup, insya-Allah. Yang keenam, kana Nabi sallallahu yu'awwizu nafsahu bil mu'awwizat. Jadi Nabi kita sallallahu bila dia nak tidur, dia bentengkan diri dia dengan 3 kul ni. 3 kul baca, dia sapu ke tubuh dia. Yang ketujuh, man da'a bima tadammanathu, siapa dia berdoa kepada Allah Taala dengan isi kandungan surah Qul Huwallahu Ahad ini, faqad da'a Allah bismihil a'zam, dia telah berdoa dengan nama Allah Taala yang Maha Agung. Yang ke-8, man ahabbaha dakhalal jannah, siapa dia sayang, suka kepada Qul Huwallahu Ahad ini, suka, jangan suka saja, baca, hayati, tadabbur, maka orang ni dakhalal jannah, akan masuk syurga. Yang ke-9, man ahabbal qira'ata biha, siapa dia suka baca Qul Huwallahu Ahad, ahabbahullah, Allah Ta'ala akan sayang kepada dia, wahya sifatur rahman, kerana dia sifat Allah. 10, sami'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita dengar sahabat ni duk baca Qul Huwallahu Ahad. Faqala wajabat lahul jannah, Nabi kata orang ni boleh masuk syurga. Sampai syarat dia kena hayatilah kisi kandungnya Qul Huwallahu tu. Jangan lepas baca bang gitu bomo pula, kan? Yang ke-11, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dengar seorang lelaki baca surah Qul Huwallahu ni dalam rakaat yang kedua daripada solat sunat fajar. Nabi dengar dia baca, faqala hadza 'abdun amana bi rabbih, orang ni hamba Allah Ta'ala ni telah beriman dengan Allah. Yang ke-12, Nabi SAW baca Qul Huwallahu Ahad dalam rakaat witir. Akhir witir dia baca surah ini. Yang ke-13, kana Nabi SAW yaqra'u biha fi sunnatil fajri, baginda SAW baca surah Al-Ikhlas dalam solat sunat fajar. Ada 13 kelebihan ini, semuanya hadis-hadis sahih. Kalau kita cari hadis tak sahih lagi, sampai ke petang kita mungkin boleh baca. Banyak lagi, tapi kita cukup dengan apa yang ada. InsyaAllah nantilah salah satu daripada siri kuliah kita nanti anak akan sambung baca satu persatu fadail al-Qul Huwallahu Ahad ini, insyaAllah. Jadi hari ini kita ringkas kerana masa kita terhad. Baiklah para pelajar, mari kita pergi kepada tafsirul ayat. Tafsirul ayat. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Tuhanku ialah Allah Ahad, yang Maha Esa. Ahad, yang Maha Esa. Ai qul ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mu'arrifan billah, kamu kata dan kamu perkenalkan Allah, perkenalkan Tuhan kamu kepada alam seluruhnya, bahawa siapa dia Allah, Ahad, yang esa, yang tunggal, wa huwal mutafarridu bil wahdaniyati, Allah Ta'ala yang esa dengan ketunggalannya, keesaannya, fi zatihi wa sifatihi, dalam zatnya yang mulia dan sifatnya yang maha agung, fala nazira lahu wala syarik, tak ada yang sekutu baginya, tidak ada yang setara, tidak ada yang setarah dengannya, tak ada. Jadi kita kena ingat. Itu makna Qul huwallahu ahad. Ayat yang kedua, Allahus samad, Allah yang menjadi tumpuan sekalian makhluk untuk memohon sebarang hajat. Jadi kalau kita ada hajat, manusia yang beriman semuanya akan minta dengan Allah. Allah al-kamil fi sifatihi, Allah Ta'ala yang sempurna sifatnya.
allazi iftaqarat ilaihi jami'u makhluqatihi, yang berhajat kepadanya semua makhluk berhajat kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau makhluk kata tak berhajat ke Tuhan tu, sama ada dipanggil mulhid ataupun etis ataupun orang-orang yang tidak betul. Dalam bahasa kita orang kapur ni panggil orang tak puk ya, tak percaya ada Tuhan. Maka timbul lagi perkataan as-samad. As-samad. As-samadu, tanda ni pelajar. As-samad ni makna apa? Iaitu tempat tumpuan, tempat pergantungan, tempat permohonan kita, iaitulah Allah As-Samad. Ini dia kata As-Samad dengan mana as-sayyidul ladzi tasmudu ilal khalaiq, ketua yang semua makhluk bergantung kepada dia, itu mana As-Samad. Lepas itulah kalau kita belajar tauhid, belajar dengan keluar Allah Ahad ni cukup mantap. Allahu Ahad, tunggal esa, As-Samad yang menjadi tempat tujuan, tempat diangkat segala permohonan, tempat diminta segala hajat. Jangan diminta dengan tok wali, tok keramat, jangan diminta dengan tok apa ni kubur-kubur dan sebagainya. Jangan, kita minta dengan Allah Azza wa Jalla. Itu satu. Ada juga para ulama kata As-Samad, ulama tafsir kata allazi la jawfa lahu, yang tidak ada rongga bagi dia, tak ada rongga. Allah Ta'ala macam mana dia? Itulah dia, la jawfa lahu, tak ada rongga. Ini makruf daripada Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Hasan Basri, ramai ulama-ulama salah kata ai la jawfa lahu alladzi la ya'kulu wa la yashrab. Sebab Allah Ta'ala ni dia tak makan, dia tak minum. Dia tak berajak kepada makan, dia tak ajak pergi. Kita dah sibuk duk. Yang kita ni hak kita dah sibuknya. Lambat makan gastrik, makan banyak ke obesity. Tak juga makan ke rebah menuk itu kurus kering. Jadi kita manusia. Jadi itu dia kata para ulama salah tafsir, semua tu tafsir, dua tafsir tadi betul belaka. Kesimpulannya kata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, dia kata setelah meneliti pandangan ulama tafsir tentang As-Samad dengan maknanya tempat tumpuan, As-Samad di makna la jawfa lahu wa kullu hadhihi sahihatun, semua ini sahih. Wa hiya sifatu rabbina azza wa jalla, sifat Allah azza wa jalla, wa huwa alladhi yusmadu ilaihi fil hawaij, Allah Taala lah tempat tumpuan, tempat minta segala hajat. Wa huwa alladhi qad intaha Allah Taala lah yang jadi ketua bagi segala alam ini, pemilik alam ini. Wa huwa as-samadul ladzi la jawfa lahu, Allah Taala ni samad, maknanya tidak ada rongga, wala ya'kulu wala yashrab, dia tidak makan, dia tidak minum. Allah Taala yang kekal selama-lamanya. Mudah ya tafsir ayat Quran ni. Kalau tafsir dengan cara salaf tak payah duduk takwil kona sana kona sini. Baiklah, kita selesai ayat yang ketiga. Lam yalid wa lam yulad, Allah tiada beranak, dia tak ada anak. Walam yulad, dan Allah pula tidak diperanakkan. Jadi Allah Ta'ala ni anak pun tak ada, dia sendiri pun tak ada, tidak diperanakkan. Tak ada emak. Ada emak ni kita. Allah Ta'ala nak uji kita ni melalui ibu kita. Mak kita pula Allah Ta'ala uji dia dengan kita. Dia boleh anak hak juru, hak baik. Oh sukalah orang tua ni. Alhamdulillah boleh anak-anak yang soleh, anak-anak yang solihah, anak yang jaga solat, jaga aurat, khidmat pada ibu bapa. Nak kata apa? Khidmat, beri kasih sayang di saat kita tua. Kita ni waktu kita muda tu kita tak berajak ke anak. Anak bergantung dengan kita. Nak makan, nak duit, nak tu, nak ni semua. Waktu tu kita sibuk dengan minyak wangi. Ingat molek. Kalau kita sudah sibuk dengan minyak angin, pada waktu kita berajak kepada anak pula. Mau bawa aku hospital, bawa aku pergi mengurut, tolong picit beti habah. Aduh, tu minyak kemak. Mari dah. Jadi kita hidup dua fatrah.
Mula-mula minyak wangi, lepas tu minyak angin. Nak kata apa? Pada peringkat awal anak berhajat kita, sudah kita sudah tua, kita berhajat pada anak-anak pula. Allahu Akbar. Kita kata dunia ni gitulah silih berganti. Allah uji kita dengan mak kita. Allah uji kita dengan ayah kita. Adakah kita khidmat ke tidak? Adakah mereka menjadi menjadi sebab untuk kita ke syurga ataupun tidak? Pilihlah sendiri jalan yang terbaik. Ramai sahabat-sahabat kita khidmat kepada ibu dia, mak dia, ayah dia, sampailah orang tua tu mati. Barulah dia rasa sekarang ni masa untuk aku pula. Betul tak? Sekarang ni untuk kita pula. Kita pula ibadat, kita nak iktikaf, kita nak gimana? Sekarang anak-anak pula kita kena cari ayah dia. Jadi Allah Ta'ala tidak berhajat kepada semua. Kenapa dia nak sibuk dengan nak beranak? Ya tadi tidak berhajat. Ai lam yalid ahadan minal insi wal jin wal malaikah. Allah Ta'ala tak beranak manusia, tak beranak jin, tak beranak malaikat. Allahu Akbar. Ni ada orang kafir kata malaikat tu anak perempuan Tuhan. Karut punya orang. Walam yalidhu ahadun. Tak ada siapa yang melahirkan Allah Azza wa Jalla. Fahuwal awwalul ladzi laisa qablahu syai'. Allah Ta'ala yang terawal, tak ada sebelum daripada dia. Wal akhiru fala ba'dahu syai'. Allah Ta'ala yang terakhir, tak ada orang lepas pada dia. Mana kalau orang lain mati semua, Allah Ta'ala saja yang kekal. Kalau orang lain semua binasa, Allah Ta'ala saja yang kekal. Kita kata Masya Allah tabarakallah. Jadi itulah Allah Azza wa Jalla, lam yalid wa lam yulad. Dalam hadis, ayat ni panjang, tanda lah, untuk tanda yang pengkaji tadabbur elok. Ayat ini ditafsirkan dengan ayat surah Al-An'am ayat 100 dan 101, surah Al-Hadid ayat 2 dan ayat 3. Lahu mulkus samawati wal ard. Bagi Allah Ta'ala lah langit dengan bumi. Yuhyi wa yumi, dia menghidup dan mematikan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, Allah Ta'ala atas itu berkuasa. Baru mari ayat huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu wa huwa bikulli syai'in alim. Allah Ta'ala yang awal, dialah, tak ada sebelum pada dia. Dia yang terakhir, tak ada yang selepas pada dia. Wal zahiru, Allah Ta'ala lah yang zahir, yang batin, maknanya semua benda tu Allah Azza wa Jalla. Jangan salah tafsir, setengah pupu ahli sesat ni panggil yang zahir yang batin. Duk main hak Muhammad awal, Muhammad akhir, ni batin ni semua karut belaka. Kita kata Allah Ta'ala yang zahir dan yang batin. Maknanya Allah Ta'ala yang berkuasa, dan Allah Ta'ala lah, bagi dia lah segala-galanya. Wa huwa bikulli syai'in alim. Allah Ta'ala bagi tiap satu itu berkuasa. Kita tafsir pula ayat ini dengan hadis. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Nabi kata Allah Ta'ala berfirman, dia kata apa? Kazzabani ibnu Adam walam yakul lahu zalik. Anak Adam telah mendustakan aku, tak sepatutnya dia buat macam tu. Wasyatamani, mereka telah maki aku, walam yakul lahu zalik. Tak sepatutnya membuat gitu kat aku. Fa amma takzibuhu, mereka mendustakan Allah, dia kata apa? Fa qauluhu lan yu'idani kama bada'ani. Dia kata Allah Ta'ala tak akan kembalikan kita hidup semula sebagaimana kita dilahirkan oleh mak kita. Ini orang panggil mendustakan di kiamat, maka ini pembohongan, mendustakan Allah. Walaysa awwalul khalqi bi ahwani alayya min ibadati. Allah kata bukanlah nak cipta dulu boleh payah daripada nak hidup balik. Senang semua bagi Allah. Wa amma syatmuhu iyaya, adapun mereka maki aku, kata Allah, hamba aku maki aku, iaitulah faqaulu ittakhadallahu walada, mereka kata Allah ada anak. Wa anal ahadus samad, akulah yang esa, yang tunggal, as-samad, yang menjadi tumpuan segala permohonan. Lam alid wa lam ulad, aku tidak dilahirkan, aku tidak beranak dan tidak dilahirkan. Walam yakul li kuf'an ahada, tak ada siapa pun yang setara dengan aku. Hadis ini rawahul Bukhari. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam banyak dalam doa dia, Nabi kata apa? Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala Allahumma antal awwalu falaysa qablaka syai'. Ya Allah, engkaulah yang awal, tak ada siapa belum padamu.
wa antal akhiru falaysa ba'daka syai', engkaulah yang terakhir, tak ada siapa lepas padamu. Maknanya kuasanya semuanya mutlak bagi Allah azza wa jalla. Hazal hadis rawahu Muslim. Salah kita tafsir ayat ni dengan ayat, tafsir ayat dengan hadis jelas molek. Lam yalid wa lam yulad. Kalau ada agama pegangan yang mengatakan Allah ada anak, Allah ada bini, Allah satu daripada tiga, maka kata-kata ini boleh cok atas dahi belebok bahawa ini adalah ajaran sesat, ajaran kufur, ajaran syirik, ajaran yang salah, yang mesti kita jauhi dan wajib kita tinggalkan. Jangan diberani mendekati kumpulan yang cukup berbahaya ini. Ayat yang terakhir, walam yakul lahu kufuwan ahad. Ingat ni para pelajar, fa baris depan, lawalam yakul lahu kufuwan ahad. Setengah orang ni kita dengar dia baca kufuan, lah pa mati, tidak, pa tu kena hidup. Kufuwan ahad. Ingat kaedah, walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada sesiapa pun yang setara, yang setaraf, yang satu level, yang satu kedudukan dengan Allah azza wa jalla, tidak ada. Ai walaysa lillahi musawin, tak ada sama, hak sama tak ada. Wala nazir, tak ada sebanding. Wala mathil, tak ada seumpama. Wala syabih, tak ada serupa. Tak ada. Kalau kita, sebab itulah kita, para jemaah sekalian, jangan takut. Bila kita berbincang tentang Allah, sama ada Allah sendiri sebut sifat dia yang maha mulia, ataupun baginda Nabi SAW sebut tentang sifat Allah Ta'ala yang maha tinggi, kita sebut sebagaimana Allah sebut, kita isbat sebagaimana disebut oleh Nabi SAW. Kalau macam ni macam makhluk, bukanlah. Kalau makhluk itu bukan Tuhan. Kita bercakap tentang Allah. Maka Allah Ta'ala beri kepada kita satu kaedah yang besar dalam memahami sifat Allah Ta'ala. Tulis dia punya kaedah ni, iaitulah ayat surah Asy-Syura ayat 11. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Mana tidak ada sebanding, setara, serupa dengan Allah Ta'ala, suatu pun tak ada. Wa huwas samiul basir, Allah Ta'ala maha mendengar lagi maha melihat. Mana Allah Ta'ala isbat dua sifat di sini, dengar, melihat. Kita pun belajarlah akidah. Akidah kita kata, kita isbatkan sifat Allah Ta'ala mendengar, melihat, berkata-kata. Kita isbat. Kita pun tak tanya apa. Relax ya. Tiba-tiba bila mari hadis, yanzilu rabbuna, Allah Ta'ala turun. Menggigil kita. Kenapa kata Tuhan turun? Ini menyamar dengan makhluk. Habis. Tadi waktu Allah kata dia mendengar, kalau kita tanya, dia dengarnya apa? Allah Ta'ala melihat. Allah Ta'ala melihat dengan apa? Dengan mata. Allah Ta'ala berkata-kata dengan lidah, dengan gigi. Tengok. Kenapa kita boleh terima yang ni? Allah Ta'ala mendengar, Allah Ta'ala melihat, Allah berkata-kata, tiba-tiba dia kata yanzilu rabbuna, Allah Ta'ala turun, tak boleh. Siapa yang memisahkan? Sebab itulah kaedah kata al-kalamu fis sifat kal-kalamu fiz zat. Kita nak bicara tentang sifat Allah Ta'ala seperti kita bicara tentang zat Allah Ta'ala. Zat Allah Ta'ala tak serupa dengan makhluk. Kalau Allah Ta'ala sebut sedemikian, baginda Nabi SAW sebut sedemikian, maka kita isbatlah apa yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak payah duduk kona sana, kona sini, buat menyusah ya. Dan ada benda yang tak perlu ditanya. Tak perlu ditanya, tak perlu dibahas lebih-lebih. Cukup dengan kita yakin bahawa Allah Ta'ala ada. Ni tidak ni main dipanggil soalan provokasi. Duk tanya Allah Ta'ala ni duduk luar ke duduk dalam. Kalau kita kata Allah Ta'ala maha tinggi, naik atas bukit dekat dengan Tuhan ke tidak. Jadi ini semua ayat-ayat mencelarukan, nak menunjukkan bahawa kita susah hati bila kita nak isbat sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Jadi kita letak dalam kepala kita, bila sebut tentang sifat Allah, kita sebut laisa kamitslihi syai', tak ada serupa dengan makhluk. Isbatlah apa sifat yang disifatkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk zatnya sendiri,
yang disifatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sifatnya dari sifat Allah Taala yang sahih, maka kita yakin. Kalau kita selalu ni banyak tanya dah. Kalau tu satu, lepas tu jadi kursi jadi kosong ke lagu mana? Tak ada pun sahabat kita tanya benda ni dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat semuanya taslim, menerima, akur, yakin, isbat dengan apa yang telah disebut oleh Allah Azza wa Jalla. Baik para pelajar sekalian, kita tengok dalam nota kita tu. Kesimpulan dalam nota tu. Surah yang pendek ini menetapkan keesaan zat Allah Ta'ala, keesaan sifat ketuhanannya dan keesaan perbuatannya. Surah ini sebagaimana ia menetapkan yang demikian, ia juga memberi kesedaran kepada hati kecil manusia akan i'tiqad, kepercayaan, tauhid yang sebersih-bersihnya, supaya dijadikannya asas bagi ibadatnya dan pegangannya, bawaannya dalam alam kehidupan. Maka dengan itu ia tidak akan memperhambakan diri melainkan kepada Allah semata-mata, barulah kita yakin, dan tidak bertumpu pada masa senang dan susah melainkan kepada Allah semata-mata, serta tidak menjadikan kata pemutus dalam segala urusan hidupnya melainkan hukum Allah yang ialah menjadi punca bagi segala keadaan, kekuasaan dan ketetapan. Tauhid demikian ialah asas yang awal pertama yang wajib diiktikadkan, dipergangi oleh hati seseorang semasa lidahnya mengucap la ilaha illallah. Ucapan yang dikehendaki sentiasa disebut walaupun dengan hati. Sebenarnya tauhid yang sedemikian suci bersihnya sudah tentu diikuti oleh segala perbuatan dan sifat-sifat yang mulia. Kerana undang-undang peraturan Allah telah menetapkan bahawa i'tiqad kepercayaan mempunyai kekuasaan dan pengaruh yang sangat berkesan kepada pegangan dan amalan amal perbuatan. Maka sebaik buruk yang terdapat pada pegangan, bawaan itu maksudnya pegangan, i'tiqad, dan amal perbuatan seorang adalah berpunca dari baik buruknya akidah kepercayaan. Mana kalau kita mantap yakin betul-betul dengan Allah, kita tak akan buat benda yang menyebabkan Allah Ta'ala murka kepada kita. Inilah kata ulama salaf, dia kata, mu jangan tanya dosa tu kecil ke besar, mu kena tanya kalau aku berdosa bermakna aku derhaka kepada siapa. Kalau kita berdosa, kita derhaka kepada siapa? Derhaka kepada Allah. Jadi mikir kecil besar, yang penting kita derhaka kepada siapa? Man asait, siapa yang kau derhakakan? Jadi kita jauhkan diri daripada sebarang bentuk dosa supaya kita dikasihi oleh Allah Azza wa Jalla. Surah Al-Ikhlas, surah yang sangat besar kedudukannya, karena itulah dia menjadi bacaan paling kurang minimal 8 kali sehari kita kena baca. 5 kali lepas salat, bacaan waktu pagi, waktu petang, waktu nak tidur. Kalau kita salat sunat pula banyak lagi lah kita akan baca surah Al-Ikhlas. Allahumma ja'alna minal mukhlisin. Ya Allah, jadikan hati kami ini hatinya ikhlas, yang suci bersih untuk mengesahkan Engkau, untuk memuja dan memuji dan bergantung sepenuhnya kepada pertolongan Allah Azza wa Jalla. Ya Allah, jauhkan hati kami daripada bergantung pada makhluk, bergantung kepada perkara-perkara yang tidak ada faedahnya, ya Rabbal Alamin, ya Arhamar Rahimin. Tamatlah tafsir kita ringkas. Sekarang kita berpindah mencari 5 faedah daripada ayat surah yang mulia ini, insya-Allah. Yang pertama, perhati molek ni. Yang pertama, Allah Ta'ala mula dengan Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Allah Ta'ala mula dengan arahan. Katakan, liizharil inayati bima ba'da fi'lil qaul, supaya kita perhati apa dia yang Allah Ta'ala nak kata, nak bagi tahu dia. Qul huwallahu ahad. Qul a'udzu birabbil falaq. Tengok, qul ni maknanya perintah. Ada 5 surah dimula dengan qul, maka kita salah satu daripada surah kita ini. Allahu Akbar. Jadi surah yang mulia ini Allah Ta'ala menafikan daripada zatnya yang mulia usul al-furu' wan nuzara. Usul itu maknanya ada ayah.
keturunan mari mana? Tak ada. Furu' cabang, anak cucu cici tak ada. Nuzara, member-member, sebanding, kawan-kawan, partner, semua tidak ada. Jadi kita ni manusia ni mesti ada gu. Pokok ni benih daripada sini. Anak ni mari daripada mak dia, pak dia. Tapi Allah Ta'ala munazzahun, dibersihkan daripada semua perkara yang tidak baik, yang tidak setara, yang tidak segala bentuk syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Semua benda ada usul. Tapi malaikat mari mana? Soalannya. Wa ammal malaikatu fa innahum wa illam yatawaladu bitanasul. Malaikat pun tak beranak juga. Hebatlah malaikat. Falahumul amsal wal asbah, tapi malaikat ada sebanding. Ni malaikat ni serupa ni. Lemah juga malaikat. Tak boleh. Bahkan kalau dibahaskan oleh para ulama akidah, kita makhluk manusia mana lebih dengan malaikat. Allahu akbar. Jadi ayat ini, surah ini sekaligus menolak pahaman-pahaman yang dipegang oleh Yahudi, oleh Nasara, oleh Majusi, oleh segala jenis puak kafir, termasuklah puak-puak ahli-ahli tarekat al-hululiyah wal ittihadiyah. Hulul ni maknanya Tuhan duduk dalam dia, ataupun kesatuan makhluk dengan Allah, tak ada. Dan segala bentuk pahaman yang sesat, maka kita boleh tolak dengan qul huwallahu ahad. Cukup. Allahu akbar. Faedah yang kedua, dua surah, qul huwallahu ahad, qul ya ayyuhal kafirun, ini dinamakan dengan surah Al-Ikhlas. Dua-dua itu nama surah Al-Ikhlas. Sebab dua-dua surah ini mengandungi dua jenis tauhid yang kalau kita tak akan selamat kecuali dengan kita berpegang dengan perkara ini, iaitulah tauhidul ilmi wal i'tiqad. Kita mengesah Allah Ta'ala dengan ilmu, dengan kepercayaan bahawa Allah Ta'ala ni bersih daripada sebarang bentuk syirik, sebarang bentuk kekurangan. Ada anak, ada ayah, tak ada belaka. Itu dia panggil al-ilmi wal i'tiqad. Yang kedua dia panggil tulis balik. Saya ulang baliklah supaya mudah. Penulis kita nak tulis. Yang pertama, tauhidul ilmi wal i'tiqad. Tauhid ilmu dan kepercayaan kita bahawa Allah Ta'ala tidak ada sekutu bagi dia, tidak ada masil, tidak ada partner, tidak ada, tak ada belakang. Yang kedua dia panggil tauhidul qasdi wal iradah, iaitulah tauhid tumpuan kita, pergantungan kita. Jadi kita tak akan sembah kecuali Allah, kita tidak akan mohon doa kecuali minta dengan Allah, kita tidak akan beribadat kecuali kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab itulah Allah kembar dua surah ini, nama dia surah Ikhlas, dan baginda Nabi SAW ajar pada kita sentiasa baca dua surah ini dalam solat-solat sunat kita, supaya makin mantap, makin kuat kita punya kepercayaan dan kepahaman tauhid kita kepada Allah Azza wa Jalla. Tauhid kita kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan duduk mudah goyah, tak ada. Orang yang mudah goyah ni, kita kena kuat lagi kepercayaan, kebergantungan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Setengah orang ni bila kita kata takut ada ular, syirik awak takut lain pada Allah. Tak, bahasa orang tua kata nak bercakap tengok kiri kanan. Itu takut naluri. Bila tengok gelap sini, takut biasa tu. Tengok serigala, tengok singa gerup mari, takut. Aku takut Tuhan, singa. Awaknya putus kepala lah awak. Itu dia panggil takut naluri, mana biasa. Yang kita takut ni dipanggil takut pergantungan hati. Itu yang kita takut. Kita ni takut gimana? Takut tak? Tapi kalau sekarang ni takut tak gimana? Mu takut gimana lo ni? Mana gimana? Tak ada. Tapi kita takut Allah Ta'ala tidak bertempat, tidak berwaktu. Kena takut sentiasa. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala yang esa, yang tunggal, yang ada, yang tidak tidur, yang tengok segala perbuatan kita. Jadi kita tengok. Beza. Setengah orang dia tak nak beza benda lagu ni.
Mak, saya nak makan nasi. Awak buat syirik, buat minta nasi ke mak. Hei, ini bukan dalam masalah pergantungan hati, ini masalah pergantungan mulut mau makan. Poin pelik. Ini kena belajar lah juga. Ni anda dengar seorang, ada video ustaz kita, bukan ustaz pondok ni. Oh, sedap dia condemn. Dah kalau tak boleh minta dengan ni, jadi syirik habislah kita ni. Nak pergi minta nasi dengan mak. Pergi, kita kata, ya Allah, kenapalah begitu sekali bekunya otak kita nak memikir. Ini pergantungan hati, bukan permintaan yang biasa. Siapa mereka tak nak minta tolong lah. Tak. Kena faham. Yang ketiga, tulis yang ketiga. Faedah yang ketiga, surah yang mulia ini, yang agung ini, menafikan dua perkara bagi Allah Azza wa Jalla. Yang pertama, tulis, nafyul mumatsalah, menafikan sebarang bentuk persamaan, tak ada langsung, tak ada. Segala persamaan tidak ada bagi Allah Azza wa Jalla. Masa tu dia kata lam yakul lahu kufuwan ahad, tak ada. Sebab dia qul huwallahu ahad. Tak ada yang sekupu, tak ada yang seumpama, tak ada. Yang kedua, nafyun naqaisi wal uyub, menafikan segala kekurangan, segala kelemahan. Pasal tu Allah kata lam yalid wa lam yulad, aku tidak beranak dan aku tidak diperanakkan. Sebab orang nakkan anak ni orang lemah. Lemah tak lemah kita? Lemah. Saya nak anak, kalau tak ada anak ke tua esok, siapa nak cara? Siapa nak ambil cakna dengan kita? Siapa nak peduli dengan kita? Ni pun sambil-sambil ada anak pun katun keluar juga katun. Dia tulis katun 10 orang anak belum tentu boleh jaga seorang ibu. Tapi seorang ibu mampu mendidik 10 orang anak. Nak kata apa? Sentak kita. Nak. Kita ni waktu mak ayah sehat, orang tak nampak. Waktu ibu bapa sakit, mula main bola golf, campur dekat kalau boleh kat ujung lubang pergi. Maknanya bulan ni itu hari ni. Berapa hari bulan lagi nak pindah mak pergi rumah adik pula. Pergi rumah kakak pula. Allah, atau mak kakak dekat. Kata orang macam bola golf, pergi kat kalau boleh kata mari dah lah pakai mati situ ya. Kata orang, kita biarlah kita ni bapak ni macam bola rugby. Pak boleh pakai dakak belaka. Itu main bola kita hari ni. Cukup setakat tu dulu. Maknanya Allah Ta'ala ni tidak berhajat. Jadi dalam surah mulia ni dua penafian bagi Allah. Nafyul mumatsalah, tak ada sekutu bagi Allah, tak ada sebanding. Nafyun naqais wal uyub, tidak ada sebarang kelemahan, sebarang cacat celah, sebarang kekurangan, tidak ada bagi Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar. Yang keempat, ana ringkas panjang ni, kalau tidak surah Al-Fatihah patut kita ambil 5 siri surah Qul Huwallahnya. Insya-Allah nanti satu masa kita akan baca tafsir surah Qul Huwallah saja. Boleh 5 siri, bau puas hati. Lumak kata orang. Orang Kelantan kata lumak lei. Tak. Yang keempat, Qul huwallahu ahad. Kalimah ahad. Satu kalimah. Ahad, la yutlaqu hadzal lafzu ala ahadin fil isbat illa ala Allah. Maknanya kita tak boleh kata kepada orang untuk nak mengisbatkan ketunggalan, keesaan, kecuali untuk Allah saja. Qul huwallahu ahad. Allah saja yang tunggal, yang esa. Li'annahu al-kamilu fi jami'i sifatihi wa af'alihi, sebab Allah Ta'ala yang sempurna dalam sifatnya, dalam perbuatannya. Walaysa fil mawjudat, tidak ada yang ada ni. Kalau kita nak kata ketunggalan dalam isbat lain daripada Allah Ta'ala, tak boleh kita kata. Berbeza dengan kita nafi. Kecuali dalam bilangan kita kata ahadun, yaumul ahad, itu lain. Tapi manakala kita nak isbat satu benda, hanya Allah, untuk Allah Ta'ala, untuk Allah Azza wa Jalla semata-mata. Allahu Akbar. Kemudian As-Samad, Allahu Ahad, Allahu Samad. As-Samad kena ada alif lam. Allahu Samad. Tengok perhati. Allahu Ahad, nak isbatkan keesaan bagi Allah Ta'ala. Allahu Samad. Tengok As-Samad dikata ada alif lam,
Tak boleh kita kata Allahu Samadun. Tak. Kita kata Allahu Samad. Allah Ta'ala lah tempat tumpuan, tempat permohonan, tempat permintaan hanya bagi Allah Azza wa Jalla. As-Samadu, iaitulah tidak boleh kita sifatkan seorang itu samad gitu kecuali kepada Allah Ta'ala, sebab As-Samadu dengan mana As-Sayyid, dialah ketua, dialah tempat orang minta, dialah tempat segala permohonan, dialah tempat pemuja yang kita boleh puja dan puji hanya bagi Allah Azza wa Jalla. Jadi kita letak Allahus Samad, Allahu Ahad, Allahus Samad. Baiklah, kita main ringkas-ringkas. Yang terakhir, yang kelima, walam yakul lahu kufuwan ahad. Hak ni dia panggil nafyul mumatsalah. Kita nafi bagi Allah Ta'ala sebarang bentuk persamaan. Tak ada, tidak ada. Habis kalau kita isbat, Allah Ta'ala ada mata, Allah Ta'ala ada sebagaimana disebut. Nah, kita kata mata Allah Ta'ala bukan mata makhluk. Allah Ta'ala berkata-kata. Jangan duk tanya dia kata-kata dengan apa. Ada mulut, ada gigi tidak? La. Jadi puak-puak Mujassimah ni dipelopor oleh seorang yang bernama Daud Al-Jawaribi. Hak ni hak sesak ni, dia kata Allah Ta'ala tu mujassim, berjisim seperti makhluk. Ada darah, ada mata. Kita kata la. Bagi kitanya lam yakul lahu kufuwan ahad. Ay Allah Ta'ala tidak ada sekutu dalam sifatnya, dalam zatnya, dalam af'alnya, hanya ketunggalan bagi Allah Azza wa Jalla. Ay nafyu syuraka wal andad. Kita nafikan bagi Allah Ta'ala sebarang bentuk syirik, sebarang bentuk partner, sebarang bentuk kawan. Tidak ada. Jadi alhamdulillah, inilah yang dipanggil surah Qul Huwallahu Ahad. Dia panggil surah apa? Surah At-Tauhid. Surah Tauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon dengan nama-Mu yang maha indah, dengan sifat-Mu yang maha tinggi, ya Allah, murnikanlah hati kami dengan tauhid yang suci, yang semurni-murninya kepada-Mu, ya Allah. Jadikanlah hati kami bergantung kepada-Mu, ya Allah, ya Allahus Samad. Kita tidak bergantung pada makhluk dalam pergantungan kita, ya Rabbal Alamin, ya Arhamar Rahimin. Serta bersihkanlah hati kami daripada segala bentuk syirik, segala bentuk perbuatan yang dimurkai oleh Engkau, ya Rabbal Alamin, ya Arhamar Rahimin. Mantapkanlah tauhid kami, mantapkanlah akidah kami, mantapkanlah pegangan kami dan anak-anak kami dengan tauhid yang murni kepada-Mu, ya Arhamar Rahimin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.